Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim dari kelas SMPKH 1. Pembuka kata. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidak menambahkan kepada orang yang zalim selain kerugian. Al-Isra ayat 82. Apakah definisi Al-Quran sebagai penawar? Al-Quran merupakan suatu kitab yang mempunyai pelbagai fungsi, bukan sahaja untuk pengajaran, tetapi ia juga merupakan suatu kitab yang mampu menjadi ubat sebagai penawar. Ia sama seperti ruqyah, cuma bezanya adalah pesakit tersebut membaca Al-Quran sendiri dari mencari orang lain yang membacakannya. Ini tiada masalah, tetapi jangan sampai syirik. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik Al-Asijai. Sabda Nabi SAW, bentangkan kepadaku ayat ruqyah kalian. Tidak mengapa untuk berruqyah selagi mana tidak ada syirik. Riwayat Muslim 5862. Kata Syekh Azim Al-Abadi, hadis ini menjadi dalil keharusan untuk berruqyah dan berubat menggunakan apa yang tidak ada kemudaratan dan juga dengan sesuatu yang tidak bercanggah dengan syarak. Rujuk Aun Al-Ma'bud. Oleh itu, kami melihat terapi menggunakan Al-Quran tidak menjadi kesalahan. Bahkan ia juga adalah salah satu cara untuk menenangkan jiwa dan hati. Saya Nur Hazira binti Mak Zahir, student ID BABL 20059877 daripada Produksi dan Kesihatan Hewan semester 1. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cabaran, dan kepada kamilah kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Salah satu bentuk ujian kepada manusia ialah penyakit. Penyakit ini meliputi daripada segi fizikal dan juga mental. Semua penyakit disarankan untuk mencari penyelesaiannya dengan penuh kesabaran, pengharapan dan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa, zikir, Al-Quran dan sebagainya. Salah satu cara untuk merawat penyakit ialah menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Antara ayat-ayat penawar yang terdapat dalam Al-Quran ialah surah Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Seterusnya ialah surah Asy-Syu'ara ayat 80. Dan apabila aku sakit, dia yang menyembuhkanku. Seterusnya ialah surah Yunus ayat 57. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nama saya Nurul Aisyah Anissa binti Muhammad Hashim, nombor matrik BABL 20061153. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar serta rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Hukum menggunakan ayat Al-Quran sebagai terapi atau penawar adalah tidak salah selagi mana ia tidak melakukan perkara-perkara syirik. Bahkan ia juga diharuskan oleh para fuqaha serta diamalkan oleh orang ramai sehingga ke hari ini. Ia juga boleh menenangkan jiwa dan hati manusia. Lalu bagaimana beliau boleh sembuh daripada penyakit ini? Ini adalah kerana beliau minum serta mandi dari mata air hasil daripada hentakan sekali atau dua kali kaki beliau. Sebahagian orang mengatakan beliau sembuh daripada hentakan kaki yang berkali-kali, tetapi semua itu adalah tidak benar. Beliau baru sembuh setelah mandi dan minum dari mata air hasil, bukan daripada hentakan kakinya. Yang lebih penting lagi, beliau sembuh dengan berkat kesabaran serta doa yang tidak putus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Asy-Syad ayat 82, hentamkanlah kakimu, dan ini ialah air yang sejuk untuk mandi serta untuk minum. Hikmahnya di sini ialah tingginya tauhid Nabi Ayub alaihi salam, iaitu beliau beriman dengan takdir Allah serta menerima takdir Allah dengan kesabaran yang tinggi. Beliau juga tidak pernah berhenti berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah agar penyakitnya dapat disembuhkan seperti sedia kala. Nama saya ialah Nur Hadira binti Hari Hafiz dan nombor pelajar saya ialah BABL 20060231.
Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk digunakan sebagai penawar dan rahmat. Firman Allah yang bermaksud, dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Dari surah Al-A'raf ayat 168. Beralih kepada cara-cara menggunakan ayat Al-Quran sebagai penawar. Salah satu cara untuk menggunakan ayat Al-Quran sebagai penawar ialah dengan membacakan kepada pesakit. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh sahabat Nabi, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang membacakan Al-Fatihah kepada ketua kabilah yang terkena sengatan. Selain itu, pesakit juga boleh membaca ayat Al-Quran untuk penyembuhan dan juga penyebab tenangnya hati. Cara kedua ialah menggunakan ayat Al-Quran melalui tulisan, kemudian dibasuhkan dengan air dan disapu kepada pesakit atau memberi minum. Seterusnya, cara ketiga ialah dengan cara basuhan sesuatu sama seperti wuduk Rasulullah SAW. Akhir sekali, memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada haiwan. Merujuk kepada mufti wilayah persekutuan, beliau berpendapat bahawa tidak menjadi masalah jika ayat Al-Quran digunakan kepada haiwan untuk tujuan perlindungan daripada penyakit ain dan hasad. Berdasarkan dalil riwayat Imam Ahmad, beliau juga berpendapat bahawa dalil tersebut adalah umum dan tidak membezakan di antara manusia dan selain daripadanya. Oleh itu, boleh dibacakan ayat Al-Quran kepada haiwan dengan niat yang betul. Nama saya Ninur Elia binti Nik Rahman, nombor matrik 200595757. Antara kelebihan menggunakan ayat Al-Quran sebagai penawar ialah Al-Quran dapat menghilangkan perasaan sedih, menenangkan jiwa yang gelisah dan melembutkan hati yang keras. Seperti mana yang kita sedia maklum, kerasahan akibat wabak COVID-19 yang melanda di seluruh dunia menjadikan manusia resah dan gelisah. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bahawa Al-Quran akan memberikan ketenangan kepada jiwa yang kosong dan bermasalah. Jelasan yang terbaik bagi orang yang tidak tenang ialah dekatilah Al-Quran, tekunilah dalam membacanya. Insya-Allah menjadi penawar kepada hati yang tidak tenang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Selain itu, ayat Al-Quran juga dapat menghindarkan diri daripada kesesatan nyata di mana dapat melindungi seseorang daripada perkara-perkara negatif. Tambahan pula, ayat Al-Quran juga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah berkaitan sihir yang dilakukan oleh orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, Al-Quran ialah kitab hidayah dan petunjuk, pengubat segala penyakit hati dan jiwa manusia. Membaca dan menghafaz kalamullah yang mulia itu dijanjikan syurga oleh Yang Maha Esa, bahkan menjadi syafaat yang dapat membantu kita di akhirat kelak. Rasulullah SAW pernah bersabda, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Sekian, terima kasih.